Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat berada dalam satu majlis ilmu yang tujuannya adalah untuk mengingatkan kita kepada prinsip-prinsip keimanan pada Allah SWT. Dan hidup ni adalah belajar sebenarnya, tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi pada pagi ini seperti biasa saya bawakan renungan daripada kitab yang namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran oleh Imam An-Nawawi. Bagi tuan-tuan yang memiliki kitab yang istimewa ni, bolehlah tuan-tuan rujuk. Dan pada pagi ni saya berada pada muka surat ke-29. Ya, muka surat 29, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Baik, kata Imam Nawawi lagi, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Moga Allah memberkati, Allah Taala memanfaatkan ilmu untuk kita pelajari bersama bagi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pada muka surat 29 berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, antara adab penuntut ilmu adalah adab penuntut ilmu dan penyampai ilmu, adab pada murid dan juga adab guru, iaitulah adil dan meberat. Apabila para pelajar ramai, guru hendaklah mendahulukan orang yang datang lebih awal untuk belajar Al-Quran kepada mereka. Kemudian seterusnya. Jika orang yang datang awal tidak kisah apabila ada orang lain mendahulunya, maka bolehlah guru mendahulukan orang lain. Jadi alhamdulillah sahabat saya Ustaz Dr. Sabri Sharif hadir pada pagi ni, Ummu Aisyah. Jadi guru juga hendaklah mempamerkan raut muka yang gembira, berseri, mengawasi, merhatikan keadaan mereka dan bertanyakan tentang orang yang tidak hadir. Ini adalah amalan seorang guru yang terpuji, iaitu mempamerkan wajah yang gembira, berseri-seri, seronok. Maka dengan kegembiraan yang terpamer pada raut wajahnya akan menyebabkan pelajar-pelajar menuntut ilmu menjadi senang, gembira, seronok, mudah untuk belajar, rasa dekat di hati. Gitu tuan-tuan ya. Saya pun tak tahu kenapalah Facebook ni tak dapat memberi notification kepada tuan-tuan yang begitu lama bersama dengan kami dalam kuliah-kuliah yang diadakan. Saya tak pasti apa masalahnya. Kerana mereka dia buat setting baru, saya pun tekan button itu, lalu keadaan ini pun berlaku. Saya pun tak pasti apa masalahnya. Ramai yang memberikan pandangan, yang komplain kenapa mereka tidak tahu kuliah diadakan. Maaf tuan-tuan ya, saya pun tak tahu apa masalahnya. Agaknya ada setting baru dalam Facebook ni yang menyebabkan ada kesukaran sedikit untuk member datang untuk menyertai kuliah kita, atau mereka tidak dinotifikan. Tak apalah tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi kata para ulama ridwanullahi alaihim, jangan mengelak daripada mengajar seseorang kerana dia tidak punya niat yang betul. Sufyan dan lain-lain berkata buatan mereka menuntut ilmu sudah dikira sebagai niat. Maka mereka juga berkata pada awalnya menuntut ilmu bukan kerana Allah, namun ilmu tidak mempunyai tujuan selain daripada Allah. Maksudnya akhir nanti niat menuntut ilmu akan menjadi kerana Allah SWT. Jadi maksud kata Imam Nawawi di sini begitu mendalam, iaitu kita hendaklah betulkan niat dalam menuntut ilmu. Berapa ramai orang menuntut ilmu kerana nak mencari habuan daripada dunia, lalu kehidupannya menjadi kecewa, dia tidak mencapai apa yang dia nak. Jadi walaupun kita kena teruskan menuntut ilmu supaya lama kelamaan nanti niat itu akan diperbetulkan di masa ke semasa. Walaupun seseorang guru yang menyampaikan ilmu hendaklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Baharudin Budi, walaupun seorang menyampaikan ilmu, jangan merasa lemah semangat bila melihat para pelajarnya tidak memiliki niat yang betul. Ada seorang teman saya, dia mengajar di sebuah tempat yang mana tempat itu disediakan untuk golongan yang seumpama orang pencen lah. Senang nak cerita peristiwa yang berlaku di sebuah tempat lah, iaitu beliau mendapat skim mengajar orang-orang yang hampir pencen untuk survival selepas pencen.
ataupun persiapan sekiranya ada masalah ekonomi tertentu, mereka boleh di VSS kan, dibuang kerja. Maka sahabat saya ni bertanggungjawab untuk mengajar golongan itu survival skill, soft skill. Nanti kalau keluar daripada tempat itu, mereka mempunyai kemampuan untuk survive dalam hidup seandainya tiada peluang pekerjaan tetap untuk mereka. Jadi dia pun mengajar. Rupa-rupanya dalam mengajar ni, mereka yang datang tu dapat allowance. Maka yang datang tu bukan nak dapat ilmu tu sangat, tapi nak dapat allowance tu. Maka niatnya sudah tak betul. Ini berlaku di setengah-tengah tempat. Majlis Agama Islam pun turut memberikan latihan kepada mereka yang baru masuk Islam di bawah Baitul Mal. Alangkah baiknya kerja terpujinya perkara ni, tapi ada di kalangan yang ikut kursus itu hanyalah untuk ambil allowance yang disediakan, tak lebih daripada itu. Jadi kadang-kadang para guru itu mengadu, kami mengajar cuba ikhlaskan diri, tapi yang datang tu pun hanya datang nak cukup-cukup makan je, nak lebih kurang, yang penting ada kehadiran, lepas tu tak bagi perhatian, supaya bila kedatangan itu penuh, mereka akan dapat habuan tertentu. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, jadi seseorang guru diajar dalam Islam supaya mengikhlaskan diri, bersabar di atas kerana anak-anak didik, orang yang nak belajar daripadanya. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat. Ada di kalangan para sahabat ini orang Arab Badui. Kalau orang Arab Badui ini datang untuk belajar daripada Nabi SAW, maka sahabat-sahabat Nabi yang bijak seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini golongan yang bijak, gembira datangnya orang-orang Arab Badui untuk belajar daripada Nabi satu perkara, kerana orang Arab Badui ini sikap mereka adalah betul terang. Ada kalau mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang bila kata hari kiamat, sahabat-sahabat Nabi yang lain tak berani nak tanya soalan seperti itu. Tuan-tuan tahu kisahnya, iaitu hadir seorang Arab Badui kepada Nabi SAW, tanya kepada Nabi, mata sa'ah, wahai Rasulullah, Tuan bercerita tentang kiamat, saya bertanya kepada Tuan kembali, bilakah kiamat itu berlaku? Nabi menanyakan kepadanya semula, tarkul jawab ala su'ali jawab. Nabi bertanya pula kepadanya, madza a'adta laha, apa persiapan kamu untuk menghadapi kiamat itu? Dia tanya Nabi, bila kiamat berlaku? Ni Arab Badui yang tidak berpendidikan ni. Maka Nabi menjawab kepadanya, apakah persiapanmu untuk menghadapi kiamat itu? Kalau engkau sibuk bertanya tentang kiamat, tentu engkau sudah memiliki persiapan. Maka jawapan si Arab Badui itu menarik untuk kita lihat. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, saya tak ada apa persiapan, tapi saya cinta Rasulullah SAW. Begitulah lebih kurang jawapan beliau. Maka Rasulullah SAW telah menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Hadis ini hadis sahih. Nabi menjawab bahawa seseorang itu akan berada bersama dengan orang yang dicintai olehnya. Ada seorang Arab Badui lagi datang ke Masjid Nabawi. Pada masa itu masjid tidaklah memiliki lantai yang proper yang boleh kita lihat seperti hari ini. Lantai hanyalah tanah saja. Oleh kerana tidak tahan nak buang air kecil, dikencingnya dalam Masjid Nabi SAW. Maka Nabi SAW telah pun melihat kelakuan itu, keganjilan itu. Datanglah sahabat-sahabat lain ingin menyakitinya atau menghalangnya atau memukulnya. Tuan-tuan yang boleh kasihan, ini pun menarik juga untuk kita perhatikan. Tapi Nabi telah pun menunjukkan satu akhlak yang sangat hebat dan mengetahui bahawa dia baru saja masuk Islam dan ilmunya belum lagi kuat, pengetahuannya belum lagi mendalam. Maka Nabi SAW melihat di kalangan sahabat yang ingin memukulnya ataupun menghindarkannya, menghalaunya, tapi Nabi telah pun bersabda kepada mereka, sabarlah, sabar, biarkan dia. Jangan apa-apakan dia. Dan kemudian bila dia selesai buang air kecil, baru Nabi bersabda kepadanya, innamal masjid la yasluh li hadza, masjid tak sesuai dibuat demikian. Nabi pun minta dibawa sebaldi air, lalu Nabi pun menjuruskan permukaan yang dikencing padanya. Ini bertujuan untuk menunjuk kepada kita bagaimana membersihkan permukaan sekiranya bernajis, apabila dalam konteks tanah contohnya. Dan kelakuan Nabi di situ sangatlah hebat. Nabi bersabar di atas kelemahan Arab Badui ini yang baru masuk Islam, barangkali kelakuannya pelik. Dan mungkin juga di situ satu ilmu untuk kita, janganlah marah kepada anak yang sedang buang air kecil, mungkin akan beri kesan kepada sistem buang air kecilnya, prostatnya, wallahu alam. Jadi berbagai perkara yang dapat kita lihat bagaimana akhlak Nabi SAW dengan murid-murid, dengan pelajar-pelajar, dengan sahabat-sahabat yang sedang belajar daripada Nabi SAW. Jadi guru nak berusaha mempamerkan raut muka yang gembira, berseri-seri, memerhatikan keadaan mereka dan bertanya tentang orang yang tidak hadir, fulan bin fulan mana,
maka yang hilang itu, yang tidak datang itu akan rasa dirinya diambil berat. Kadang-kadang di kalangan yang belajar itu bukanlah orang yang senang, duduk di tempat yang jauh, nak datang pun payah, kita ada pengangkutan, mungkin sakit, tak ada cara nak beritahu pada tuan guru. Jadi dengan menyatakan, bertanya tentang mereka menyebabkan hubungan pertautan itu rapat di antara guru dengan murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang seterusnya, adab dalam menuntut ilmu ni sama ada yang mengajar ataupun yang belajar, mendengar dengan tenang. Jadi tuan-tuan boleh lihat pada muka surat 29, kitab yang mulia ini yang telah kami terjemahkan dari bahasa Arab kepada bahasa Melayu, yang pertama di dunia. Kitab bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, manual kepada Al-Quran. Para ulama menjadikannya sebagai sasaran penting sebelum mereka mendalami Al-Quran, kerana bila nak baca Quran, kita mesti memiliki tanggungjawab terhadap Quran. Hak-hak Quran yang perlu kita laksanakan. Alhamdulillah kepada Salviah, Haji Di, Suhaila, Muhammad, Fatil, Haziana Nordin, semua yang hadir pada kali ini. Saya mohon maaf kerana saya pun tak tahu apa perkara yang berlaku sehingga Facebook akses. Baik, sampai kepada yang lain. Berikutnya, mendengar dengan tenang. Ketika bacaan Quran diperdengarkan kepadanya, guru hendaklah melihara kedua tangannya daripada perkara yang sia-sia. Jangan ketika nak Islam mengajar, dia pun sibuk pegang handphone, buka WhatsApp, buka benda-benda lain. Jadi menjaga matanya daripada melihat perkara yang tidak perlu, dan hendaklah duduk dengan tenang. Pakaiannya hendaklah berwarna putih lagi bersih. Tak salah pun pakai warna hitam. Tapi Nabi kita SAW suka pakai warna putih. Nabi SAW menyuruh kalau seorang wafat dikebumikan dengan kain yang putih. Apabila tiba di tempat duduknya, dia hendaklah mengerjakan salat sunat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum duduk, tidak kira tempatnya itu dalam masjid ataupun tidak. Jika di masjid, maka digalakkan lebih kuat dan makruh baginya untuk duduk sebelum mendirikan salat sunat. Guru boleh duduk bersila sekiranya mahu ataupun duduk selain bersila. Nabi SAW memiliki berbagai cara untuk duduk. Sama duduk di tempat tinggi, duduk dengan bersila, duduk dengan cara itikak. Ada berbagai-bagai cara. Boleh tuan-tuan rujuk dalam kitab tajuk Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kaifiat duduk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi guru duduk dengan tenang, dan sebaik-baiknya sebelum duduk itu guru mengamalkan sembahyang sunat 2 rakaat. Kalau kat masjid, sembahyang sunat tahiyat masjid. Kalau di tempat lain, sembahyang sunat mutlak ke, sembahyang sunat wuduk ke, sembahyang sunat duha ke, maka beginilah yang digalakkan dalam kitab-kitab menerangkan tentang akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila sampai dari perjalanan jauh musafir pun Nabi akan pergi ke masjid dahulu untuk salat sunat. Salat syukur, salat sunat duha, salat sunat hajat dan sebagainya. Abu Bakar bin Daud As-Sijistani meriwayatkan dengan sanadnya bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengajar Quran kepada orang ramai sambil duduk berlutut. Jadi tuan-tuan dimulakan sekalian, ini bergantung kepada cara duduk yang selesa. Asalkan duduknya itu dalam keadaan menghormati majlis, duduk dalam keadaan yang tenang, duduk apa jua keadaan sekalipun adalah dibenarkan bagi guru. Mungkin kaki sakit, mungkin kena semut-semut. Jadi ini semua akan menunjukkan kaedah mengajar Al-Quran, mengajar ilmu kepada masyarakat. Macam kita lakukanlah di negara kita, sama duduk di atas meja ke, duduk di lantai, duduk di atas kapet bersama dengan anak murid ke. Berikutnya, di antara adab, tidak memperlekehkan ilmu. Antara adab yang perlu ditekankan, diambil perhatian adalah seorang tidak boleh merendahkan ilmu. Maka dia hendaklah pergi ke tempat yang memiliki guru untuk mempelajari ilmu daripadanya. Sekalipun orang yang belajar tersebut adalah khalifah atau siapa saja, bahkan dia perlu melihara ilmu daripada sikap tidak baik ini, sebagaimana golongan terdahulu meliharanya, dan kisah-kisah mereka berkenaan hal ini sangat banyak lagi masyhur. Jadi dalam menuntut ilmu, kita belajar daripada seseorang itu, jangan kita mengharapkan ilmu itu datang pada kita. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Kata mereka, ilmu itu didatangi. Bukannya kita yang kena tunggu ilmu datang pada kita. Kita kena cari ilmu. Sebagaimana berlaku pada zaman Imam Malik rahmatullah alaihi. Imam Malik ini tuan-tuan rahmati dan dikasihi. Terima kasih ya Allah. Terima kasih puan ya Allah. Manggil kawan-kawan lain datang hadir ke majlis ilmu ini kerana mereka tidak dapat maklumat, tak dapat notification agaknya. Baik, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian.
Kita tidak memperlekakan ilmu. Jangan mengharapkan ilmu datang pada kita. Kita kena cari ilmu. Pergi dapatkan sebanyak mungkin guru untuk belajar. Kemudian menyediakan tempat yang selesa. Seorang guru hendaklah menjadikan majlis ilmu yang luas bagi menempatkan para pelajar di situ. Diriwayatkan dalam sebuah hadis daripada Nabi SAW, khairul majalisi awsa'uha. Hadis ini dari Abu Daud dan sunannya di permulaan kitab adab dengan sanad yang sahih daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa arda. Jadi dalam menuntut ilmu sediakan tempat yang selesa. Nanti kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan mungkin pada hari selepas kita bersara, anak-anak pun sudah membawa diri, ini cadangan saya lah, boleh tuan-tuan fikirkan Okay. Saya perhatikan ada ramai orang buat. Jadi ada kalangan mereka yang mewakafkan sebahagian hadapan rumahnya untuk jadi tempat belajar. Dipanggil kepada seseorang, dipanggil kepada anak, katalah seseorang tu memiliki rumah yang luas dan anak-anaknya sudah tiada lagi di rumah, maka diwakafkan bahagian depan rumahnya untuk diadakan majlis kelas mengaji ke, kelas fardu ain ke, kelas tafsir ke, kelas sirah ke. Ini boleh dilakukan. Selain daripada masjid surau yang mungkin ada kegiatan-kegiatan ilmu tertentu yang kita dah biasa hadir, mungkin di masjid ada aktivitinya tersendiri, kita tidak cenderung untuk belajar ilmu itu kerana mungkin kita dah faham, kita dah biasa belajar tajwid, maka kita adakan di rumah kita kelas khusus untuk belajar sirah contohnya. Di masjid mungkin ada penekanan aspek belajar taranum, kita tak minat taranum, maka kita nak elakkan clash dengan pihak masjid, kita pun buat di rumah kita majlis ilmu. Adakan majlis belajar hadis contohnya. Inilah yang dimaksudkan kita menyediakan tempat belajar yang selesa. Mudah-mudahan setiap inci, setiap meter yang kita wakafkan untuk Islam itu bukan berarti kita serahkan pada majlis wakaf pun, tapi kita menjadikannya tempat untuk datangnya para ilmuwan, orang belajar dan sebagainya, dan kita pun kena tertakluk kepada peraturan ditetapkan oleh kerajaan menangani isu PKP yang ada sekarang. Jadi kita sediakan tempat belajar yang selesa, yang luas untuk orang belajar. Ini merupakan satu perkara yang sangat dituntut dalam Islam. Ada kalangan sahabat-sahabat kita yang punya pejabat, dia pejabat pun diperuntukkan surau itu atau tempat-tempat lain dewan kuliah untuk adanya kelas pembelajaran, para ustaz datang. Maklumlah di kalangan pegawai itu mungkin di rumah tak sempat nak belajar, maka tengah hari mereka tak makan, mereka skip makan tengah hari, mereka boleh belajar. Masya Allah, ini semua adalah perkara yang mudah-mudahan termasuk dalam jariah kita dalam membuka laluan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya, man sanna sunatan hasanatan, siapa yang memulakan satu perkara yang baik dalam hidupnya, maka baginya pahala orang melakukan kebaikan la yanqus min ajri syai'un. Tak kurang sedikit pun daripada pahala orang melakukannya, di samping orang melakukannya pun dapat pahala. Baik, kemudian kita pergi pada adab-adab pelajar. Semua yang telah kami sebutkan berkenaan dengan adab seorang guru merupakan adab seorang pelajar pada masa yang sama. Antaranya adalah menghindari unsur-unsur yang membuatkannya sibuk daripada menghafaz Al-Quran melainkan yang diperlukan. Padanya ada banyak sebab orang sibuk. Orang sibuk dengan sebab membaca WhatsApp, orang sibuk dengan sebab membaca media sosial, orang sibuk dengan bercinta dan sebagainya, terutamanya pada para pelajar. Jadi janganlah sibukkan diri kalian dengan perkara-perkara melalaikan, kerana kata Imam Ahmad sebagai contohnya, bila seseorang itu belajar, dia seumpama sedang menaiki kapal. Tengah menaiki kapal. Tak apa puan Yat, jangan risau. Tak ramai hadir pun tak ada masalah. Nanti mereka tahu insyaAllah. Jangan risau, tak apa. Faiz Faizi, Zabri Johari, ahlan sahlan semua yang hadir. Riza Fahmi, ya. Baik. Jadi antara adab pelajar ni juga adalah jangan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang melalaikan kita. Kerana kata Imam Ahmad, bila bila mereka belajar, mereka seumpama orang menaiki kapal. Sebaik saja mereka bercinta, seperti kapal itu pecah. Mereka pun hilanglah hala tuju, mereka pun hanyut, mereka pun karam, mereka pun akan tercampak ke mana-mana pulau, maka itulah maksud lalai dalam belajar, dia menghilangkan fokus. Ya? Seorang pelajar hendaklah menyucikan hatinya daripada segala kotoran agar ia elok dan sesuai untuk menerima Quran, menghafaz dan memahaminya. Tuan-tuan antara yang saya kenal dalam menuntut ilmu ni, almarhum Tuan Guru Dr. Harundin, telah pun meninggal dunia. Jadi kata beliau ketika menuntut ilmu dahulu,
50-60 tahun lalu ketika menuntut ilmu, mungkin lebih daripada itu, beliau berkata, semua orang perli, apa pasal kau belajar agama, kau nak pergi mana? Kau nak jadi mufti ada beberapa orang saja dalam negeri kau yang kecil perli sini. Tapi tuan-tuan, Tuan Guru Datuk Dr. Harudin letakkan niat kerana Allah. Beliau cerita pada kami, anak-anak muridnya. Akhirnya bila pergi belajar, mudah pula untuk belajar. Belajar sampai PhD peluang diberikan, ditaja oleh kerajaan contohnya. Terbuka dan pulang kerja yang mencari beliau. Bukan setakat menjadi pensyarah, banyak lagi peluang diberikan. Menjadi penasihat bank, orang jadi konsultan. Ya, jadi peluang untuk dapat tempat di sisi Allah SWT ni berlaku bila kita ikhlaskan niat kerananya. Nasihatkan kepada anak-anak kita, jangan dilalaikan oleh dunia. Maklum zaman sekarang ni semua orang menuntut ilmu untuk mencari dunia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, mudah-mudahan dengan niat yang betul itu Allah mengurniakan kita tempat di hati manusia. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi yang Bukhari Muslim, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Sungguhnya dalam jasad ada satu anggota, ada satu organ. Kalau organ itu baik, baiklah seluruh jasad. Kalau ia rosak, maka rosaklah jasad kesemuanya. Ketahuilah olehmu, ia merupakan hati. Jadi betulkan niat kita bila menuntut ilmu, biar kerana Allah Ta'ala, biar dapat dekat dengan Allah, biar dapat kenal hal haram, biar dapat jadi guru kepada anak-anak sebagai contoh, biar dapat jadi pemimpin kepada keluarga, biar dapat menegur perkara-perkara mungkar, dapat membaiki, menyeru pada perkara makruf. Jadikan niat kita kerana Allah. Seorang pernah mengucapkan sesuatu yang bagus, hati perlu dibaiki untuk menerima ilmu, sebagaimana perlu dibajak untuk menanam tanaman. Bagaimana tanah itu kita bajak untuk tanam tanaman, demikian juga hati kita perlu bersihkan untuk menerima ilmu. Satu hari tuan-tuan, ada seorang tuan guru bercerita kepada saya. Tuan guru yang terkemuka bercerita kepada saya. Beliau belajar di satu tempat di US. Kita nak belajar dekat US ni, kat UK ke, adalah syarat-syarat ditetapkan oleh para ulama Islam. Akidah kena kuat, pergi kena berjemaah. Kalau dah berkahwin, bawalah isteri, kerana negara itu negara yang penuh dengan ujian dan semua perkara dibenarkan. Kadang-kadang orang tak kuat iman boleh terjerumus ke dalam kemungkaran. Maka beliau bercerita, orang ini pergi buat PhD di sebuah pusat pendidikan di Amerika yang terkenal, di Amerika. Maka datanglah supervisornya seorang Yahudi. Ada kalangan guru-guru saya ketika saya belajar di Jordan, mereka buat PhD pada orang Yahudi. Ada ya di Sorbonne, di UK. Tapi orang-orang Arab ni Masya Allah mereka memang kuat asasnya. Dia ambil PhD tu hanya untuk belajar metodologi daripada orang kafir saja. Kerana Nabi menyatakan hikmatu dhallatul mu'min. Dan perkara yang baik daripada orang barat pada orang bukan Islam ke pada siapa ke ambil. Yang baik ambil, yang buruk abaikan. Tambahan pula negara barat ada kaedah metodologi research yang menarik untuk kita ambil. Maka guru saya ni bercerita tentang seorang yang pergi belajar di US dan disuruh oleh supervisornya yang Yahudi itu supaya membuat tesis kesalahan Sayyidina Umar ketika pemerintahan. Tuan-tuan bayangkan buat PhD tesis bertajuk kesalahan Sayyidina Umar semasa pemerintahannya. Sayyidina Umar ni manusia tuan-tuan, dia bukannya maksum, dia ada kekurangan. Tapi kebaikannya terlalu banyak nak dibandingkan dengan kesilapannya. Ada silapnya, tapi Sayyidina Umar ni kerana waqafan, beliau adalah seorang yang sangat pasrah. Seandainya ada satu perkara yang ditegur seperti yang saya mengajar tuan-tuan dalam kuliah tafsir, bila Sayyidina Umar menyarankan kepada penduduk Madinah supaya jangan tinggikan mas kahwin, mahar ditetapkan kepada calon-calon menantu, kerana ia akan beratkan penduduk-penduduk Madinah dan akhirnya mereka akan berkahwin dengan wanita-wanita luar Madinah. Itu nasihat Sayyidina Umar. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang dengar khutbah Sayyidina Umar sampaikan pada hari Jumaat itu, maka dia bertanya kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, apakah tuan letakkan satu kadar ceiling price kepada mas kahwin, padahal Allah SWT menyatakan dalam surah An-Nisa, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khuzu minhu syai'a ta'khuzunahu buhtanan wa isman mubina. Kalau kamu menceraikan seorang perempuan itu kerana tidak berkenan dengannya, padahal kamu telah memberikan kepadanya satu jumlah wang yang banyak sebagai mas kahwin, jangan kamu ambil daripadanya walaupun yang kau berikan itu sebanyak kintar. Kintar ni saya telah jelaskan, satu jumlah yang sangat banyak. Kalau kita nak kata bahasa Melayu, agaknya umpama
sebukit harta, agaknya segunung harta. Nak ceritakan besar nilai itu, kamu tidak boleh ambil kembali kerana kamu telah mengakibatkan rasa malu dan juga aib, rasa hina kepada perempuan dan keluarganya. Kamu ceraikan dia, tiba-tiba kamu ambil pula harta yang telah kau berikan kepada mereka. Jadi dalam ayat itu, Sayyidina Umar, Allah berfirman, tidak ada batas kepada mas kahwin, terpulanglah kepada orang untuk nak bayar. Sekarang yang mana patut kami ikut? Kami ikut Sayyidina Umar punya perkataan ke? Atau kami ikut arahan daripada Allah SWT? Apa yang Allah sebut dalam Quran? Sayyidina Umar berkata, kullun nasi afqahu bin Umar. Setiap orang lebih faqih daripada Umar. Ini tawaduknya Sayyidina Umar. Ada kesilapan berlaku, tapi kebaikan Sayyidina Umar ni terlalu banyak menenggelamkan kelemahan-kelemahan yang ada padanya. Tak pernah ada orang buat kajian kelemahan Sayyidina Umar. Semua orang ceritakan kelebihan yang daripada baginda radhiyallahu an. Maka tuan-tuan hamba Allah ni, oleh kerana niatnya adalah untuk dapat PhD, dia pun tak nak susah. Supervisor dia kata, tulislah benda baru yang tak ada pada orang, nanti kau jadi terkenal, kau boleh balik ke negara kau jadi pensyarah terkemuka, kau pernah buat PhD kat sini. Aku tak perlukan tebal pun tesis kau, aku perlu nipis saja. Aku tahu tak banyak kesalahan yang Umar lakukan, tapi ini aku nak kau buat. Dia pun buat, tuan-tuan. Niatnya adalah supaya dapat PhD. Tak lebih dari itu. Bukan nak mencacatkan Sayyidina Umar pun bukan. Dia buat, maka dia pun dapat PhD. Dia pun pulanglah ke negaranya. Betulkah sebagai seorang pensyarah? Tak lama lepas jadi pensyarah, tuan-tuan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia pun kena penyakit gila. Jangan main, tuan-tuan. Niat tak betul, maka dia mendapat hukuman daripada apa yang dilakukan. Dia mendapat di dunia lagi. Inna Allah akram min ayyu'adiyaka taqsitan wa anta tu'amiluhu naqdan. Ingat kaedah ni. Allah Ta'ala terlalu mulia untuk membiarkan kamu dibayar secara ansuran, padahal kamu urusan dengan Allah dengan cara cash. Jadi kamu buat tesis itu, dipublishkan di universiti tersebut, ditunjukkan orang Islam yang buat tesis ini oleh seorang orientalis yang berjaya mempengaruhi akal kamu yang lemah, niat kamu yang tak betul, maka akhirnya tesis itu pun dipublish. Dia berbalik hati tak tenang, dia merasa kesilapan sangat, nak tarik balik dah tak boleh, kerana itulah PhD dia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dunia ni terlalu pendeklah untuk kita hidup mengambil kesempatan ataupun niat yang tidak betul, tuan-tuan ya. Jadi seorang pelajar perlu merendahkan diri di depan guru dan beradab dengannya. Sekalipun guru itu lebih muda daripadanya, kurang masyhur daripadanya, berketurunan kurang mulia dan kurang saleh daripadanya, dia hendaklah merendah diri kepada guru kerana sikap merendah diri terhadap ilmunya membuatkan dia mendapat ilmu. Kata para penyair dalam bait-bait mereka, ilmu adalah musuh kepada pemuda yang meninggi diri, sebagaimana banjir adalah musuh pada tempat yang tinggi. Jadi ilmu, maksudnya tuan-tuan, ilmu musuh kepada orang meninggi diri. Kalau orang tu meninggikan dirinya, hidung tinggi, dia takkan dapat ilmu. Kerana dalam kata penyair ni, di barat tempat yang tinggi, air takkan sampai padanya. Air diibaratkan sebagai ilmu. Tempat yang tinggi itu adalah orang yang takabur, maka orang takabur tidak akan dapat apa-apa. Walaupun yang mengajar kita tu hanyalah orang biasa, tak ada keturunan yang mulia, rupanya kurang daripada kita, kemasyhurannya kurang daripada kita, tapi belajar dari mereka, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi seorang pelajar adalah patuh kepada gurunya, bincang dengannya dan seterusnya, menuruti kata-kata gurunya, seperti mana seorang pesakit yang berakal menerima nasihat seorang doktor yang pakar dalam menerima nasihat. Kemudian memilih guru terbaik dan menghormatinya. Janganlah kita belajar melainkan dengan seorang yang benar-benar berkelayakan, terselah dengan pegangan agamanya yang kuat, terbukti keilmuan dan terkenal sebagai seorang yang mencari ilmunya. Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas dan para salafus salih berkata, ilmu adalah agama. Maka lihatlah siapa yang kamu ambil agama daripada kamu. Al-ilmu dinun, fanzuru ila amman ta'khuzuna anhu dinakum. Kata mereka, ilmu adalah agama, maka lihatlah kepada orang yang kita belajar daripadanya. Akhlaknya, adabnya, sikapnya, tabiatnya. Maka ilmu itu kita belajar daripada orang yang saleh. Kalau dah tak ada orang saleh dalam kehidupan kita pada ini, sebagai contoh kita di universiti terpaksa belajar dengan orang yang biasa-biasa, yang tidak saleh, tidak warak, maka ambillah yang baik daripadanya, abaikanlah yang buruk. Itu tuan-tuan ya. Tapi kalau ada pilihan, ambillah daripada orang yang warak, yang beradab, berakhlak. Orang seperti ini adalah orang yang paling aula untuk kita ilmu daripadanya. Dan juga hendaklah melihat gurunya dengan pandangan hormat, yakin dengan kesempurnaan kelayakan dan keunggulannya banding tingkatan martabat dirinya. Kerana guru adalah yang paling hampir dengannya untuk dimanfaatkan. Ada kalangan orang terdahulu apabila ingin berjumpa gurunya, beliau akan bersedekah dan berkata, Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni.
Di kalangan orang-orang sebelum kita, bila ingin bertemu dengan gurunya, mereka akan bersedekah dan berdoa kepada Allah, ya Allah, tutuplah aib guruku sebagaimana, dan janganlah engkau hilangkan keberkatan ilmunya daripadaku. Maklumlah kerana guru itu punya kelemahan. Maka bila dia nak pergi belajar, dia nak ilmu guru itu, dia minta kepada Allah, jangan nampakkan kepadanya sebarang kelemahan guru tersebut. Kerana kalau nampak kelemahan tersebut, susahlah untuk dia belajar. Hatinya akan terkesan, akan mempengaruhi usahanya untuk menuntut ilmu. Itu maksudnya, tuan-tuan. Kesungguhan orang-orang saleh sebelum kita dalam menuntut ilmu adalah mereka mohon kepada Allah dan bersedekah supaya Allah menutup aib tuan guru, insya-Allah. Subhanallah, tabaraka wa taala. Rabi' murid kepada Syafi'i berkata, aku tidak berani untuk meneguk air ketika Syafi'i memandangku kerana gerun akan kewibawaannya. Imam Rabi' ni seseorang anak murid unggul Imam Syafi'i di Mesir. Maka kerana terlalu hormat kepada gurunya, Al-Imam Syafi'i yang sangat hebat ini, nak minum air di depan guru pun tak lalu dia. Kami meriwayatkan daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, katanya, min haqqil alim alaika an tusallim ala nasi amatan wa takhussahu dunahum bitahiyyah wa an tajlis amamahu wa la tushiranna indahu biyadik wa la taghmizanna bi'ainik wa la taqulanna fulan qal khilafan liqawli wa la taghtabanna indahu ahadan wa la tushawir jalisaka fi majlisih wa la ta'khudh bi thawbihi idha qam wa la tulhi alayhi idha kasal wa la tu'rid ay tashba' min tuli suhbatihi. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apabila seorang alim, hak seorang alim ke atas kamu ialah kamu memberi salam secara umum kepada manusia, tetapi kamu mengkhususkan salam untuknya. Dengar Yang kedua, kamu duduk di hadapannya. Jangan menunjuk ke arah satu dengan tanganmu atau mengenyit matamu di sisinya. Jangan macam tu. Jangan tunjuk ke dia. Jangan berkata di hadapannya bahawa si fulan mengatakan demikian, berlainan daripada ucapannya. Kita belajar daripada guru kita, kita pun cerita, tuan guru lain, orang lain buat kitab, orang itu hebat. Jangan. Ketika belajar dengan guru kita, tak payah cerita tentang guru-guru yang lain. Ya, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Kalau kita hadir dalam kuliah dekat mana-mana Facebook, tak payahlah kita kaitkan dengan Facebook ustaz yang lain. Macam tu. Adab dia. Nak belajar dengan semua orang. Tapi ketika kita sedang belajar, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, kita sedang belajar. Jadi ketika kita sedang belajar daripada seseorang, maka kita usahakan supaya jangan ada konflik of interest sehingga kita membawakan guru-guru yang lain untuk hadir dalam Facebook orang lain, kerana perkara itu akan menyebabkan terasanya orang yang sedang mengajar itu. Kita faham tuan-tuan punya guru yang ramai, ustazah yang ramai, maka elakkan daripada kita sharing mereka di Facebook ustaz tersebut. Ini adalah maksud moden yang kita bawakan kepada tuan-tuan. Jadi jangan cerita kepada seseorang guru tentang guru yang lain, tak perlu. Kalau ada benda yang menarik pun, madailah untuk kita cerita berseorangan dirinya. Ustaz, saya ada satu pandangan ustaz. Saya dengar pandangan ustaz demikian. Tapi saya dengar pandangan ustaz fulan, dia berkata demikian. Apa pandangan ustaz? Saya nak belajar. Mungkin ada salah satu yang silap, mungkin ustaz itu silap. Atau mungkin ustaz boleh baiki pandangan ustaz. Jadi kita dapat menghargai orang-orang alim dengan cara demikian. Memanglah orang alim yang ada pada ini tak samalah dengan guru-guru yang sangat mulia di zaman lampau, 100 tahun, 200 tahun lalu. Tapi inilah yang kita ada, yang mampu untuk bimbing kita. Jadi kita menghormati mereka, tuan-tuan ya. Saya tak pernah menghalang tuan-tuan untuk belajar seperti siapa saja yang tuan-tuan senang. Asalkan diberi bawa tuan-tuan kepada Allah, bawa tuan-tuan kepada Islam, menjadikan tuan-tuan orang yang baik dengan amalannya, beramal, belajar. Jangan belajar pada seorang guru saja, belajar. Tapi tak perlulah kita bawa pandangan guru itu dalam majlis ilmu guru yang lain. Ini maksud Imam Nawawi. Faham baik Baik. Jangan berbual-bual dengan rakan semajlismu ketika dalam majlisnya. Jangan memegang pakaiannya bila dia berdiri. Jangan selalu bertanya bila dia kelihatan tidak senang. Dan jangan bosan kerana lamanya tempoh perguruanmu bersama dengannya. Kadang-kadang seorang guru ni adalah manusia, dia punya kelemahan. Kita telefon mungkin dia tak angkat, lepas tu dia terlupa. Jangan pula bila kita angkat telefon, dia angkat telefon, kita telefon tanya. Soalan pertama kita, kenapa tak jawab telefon saya? Banyak kali saya telefon. Jadi kita baik sangkalah dengan mereka, tuan-tuan ni. Mungkin guru ni ada banyak tanggungjawab. Keluar saja dari semua, ada orang datang ke rumah dia ke, ada orang nak tahnik anak dia ke, ada perkara-perkara dia kena uruskan ke, kita pun tidak tahu. Hidup kita tidaklah sekompleks mereka. Saya kenal teman-teman, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Saya kenal kalangan guru ni, hidupnya memang tak jejak ke bumi.
Sentiasa pergi sana, pergi sini, orang panggil dia pergi. Orang ada masalah dia pergi, ada rawatan dia pergi, orang kahwin dia pergi, orang sakit dia pergi. Saya pun tak tahu bila dia pulang ke rumah. Maka kita baik sangkalah kepada guru-guru kita kerana mungkin mereka punya komitmen yang jauh lebih banyak daripada kita. Tak memudahkan mereka untuk menjawab panggilan telefon kita. Tak memudahkan mereka untuk menjawab WhatsApp kita. Kadang-kadang undangan kita pun kita tak dapat nak beritahu kepada AJK masjid yang lain, tak dapat dipenuhi kerana tanggungjawabnya banyak. Jadi pelajar tersebut perlu beradab dengan semua perkara ini seperti yang telah disebut oleh Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda. Dia juga hendaklah menjawab kembali satu umpatan terhadap gurunya sekiranya mampu. Jika tidak mampu melakukan demikian, dia mesti meninggalkan tempat itu. Begitu sekali kemuliaan seorang guru. Kalau orang mengumpat guru tersebut adalah kita protect, kita defense, kita cover. Ya, kita bercerita tentang perkara yang lain. Kita contohnya orang bercerita pada kita, guru, nampak tak imam tu? Aku lalu kat rumah dia, aku tengok bini dia sedang menyidai pakaian, mengerbang rambutnya. Ini kata seorang. Sedangkan yang diumpatnya itu adalah imam masjid. Yang jadi pembimbing kita, yang jadi imam kita, yang kalau ada orang meninggal dunia, dia menguruskan jenazahnya. Kalau ada orang nak berkahwin, dia juga menguruskan. Tuan-tuan dia mulia sekalian. Jadi, ada kalangan orang yang lidahnya terlalu mudah untuk menceritakan. Ya? Jadi, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian. Ada kalanya orang seperti ini, mereka lidahnya terlalu mudah untuk mengumpat orang lain. Maka kita yang jadi teman, jadi kawan kepada beliau, hendaklah sebut, fulan, engkau jangan cerita tentang guru kita. Dia orang alim, dia imam, dia mengurus jenazah orang mati di kalangan kita, dia mengajar anak kita Al-Quran, dia menjadi imam, dia. Kalau orang tu menegaskan juga, kata kepadanya, mungkin yang kau lihat itu ni cuti. Mungkin datang ke rumahnya makcik dia ke, kakak dia ke. Betul fulan, aku tengok macam ni sini. Engkau kalau tengok orang perempuan, hukumnya haram tau. Maka kita cuba cover sedaya upaya kelemahan yang ada pada seseorang guru seperti dia ajar kat sini, tuan-tuan. Kerana dalam hadis mengatakan, idza balagaka nakhika syai'un takrahu faltamis lahul a'zar. Kalau sampai kepadamu satu cerita yang mengaibkan seorang temanmu, maka adakanlah alasan-alasan untuk cover orang itu. Mungkin kelemahan itu tak sengaja. Ini kan pula jika seseorang yang diumpatinya itu merupakan seorang guru, seorang alim, seorang yang memiliki wibawa di sudut agama. Baik tuan-tuan, yang terakhir saya baca pagi ni. Beradab ketika berdepan dengan guru. Seorang pelajar hendaklah masuk menghadap gurunya dalam keadaan yang terbaik sambil bersifat dengan sifat yang kami telah nyatakan, berkeadaan bersih, menggunakan siwak, jangan bercakap mulut membau. Jadi hendaklah kita berus gigi terlebih dahulu, nak datang ke majlis ilmu, nak pergi ke masjid pada hari Jumaat sekalipun. Kalau tak ada berus gigi, untuk berus gigi di pejabat, makanlah benda-benda yang akan menimbulkan bau yang harum supaya tidak mengganggu jiran-jiran kita. Bukan saja jiran kita, malaikat pun tidak boleh hadir. Kalau bau mulut kita busuk, doa kita pun susah nak sampai, tuan-tuan. Kerana mulut kita tidak dijaga daripada bau-bau yang tidak menyenangkan. Malaikat tidak senang kepada bau busuk. Kosongkan hati daripada segala kesibukan lain. Tidak masuk tanpa izin guru. Berada di tempat yang perlu keizinan yang terlebih dahulu. Contohnya dia adakan majlis ilmu dekat rumah dia tertutup untuk orang tertentu sahaja. Maka kita kena minta izin untuk masuk. Beri salam kepada hadirin ketika masuk, namun mengkhususkan penghormatan kepada gurunya banding yang lain. Memberi salam kepada guru dan orang lain apabila ingin beredar. Sebagaimana disebut dalam hadis, falaisatil ula bi ahaq min ats-tsaniyah. Bukanlah salam yang pertama lebih utama daripada salam yang kedua. Jangan dia melangkah bahu-bahu manusia. Sebaliknya, duduk di bahagian akhir jika dia datang lambat. Melainkan gurunya mengizinkan untuk tampil ke hadapan dan dia tahu mereka boleh memberikan ruang kepadanya. Kadang-kadang seseorang tu punya kelebihan, dia punya infak banyak, dia orang baik. Maka guru mempersilakan dia duduk di tempat-tempat yang khusus. Macam Imam Malik kalau menyampaikan ilmu, beliau majlis ilmunya seperti kematian. Senyap, ya semua orang takut untuk bercakap. Tapi Imam Malik setiap kali sedang menyampaikan ilmu, ada murid pilihan datang, beliau akan memanggil untuk duduk berdekatan dengannya. Sebagai contoh, Imam Abdullah bin Mubarak yang merupakan salah seorang anak murid kanan kepada Imam Malik. Kalau Imam Malik menyampaikan kuliah, Imam Malik akan menjemputnya duduk dekat dengan beliau di depan. Kalau dia mendapat jemputan untuk buat demikian, dia boleh pergi. Kalau tidak, duduklah di mana sahaja yang sesuai untuk kita tanpa menyakiti orang datang lebih awal. Ini termasuklah pada hari Jumaat. Kita dah datang lambat.
kita melangkah ke depan hingga menyebabkan orang yang sedang duduk itu tak senang dengan kelakuan kita. Jadi duduklah di mana yang selesa, yang tidak menyusahkan orang lain. Dia tidak boleh membuat orang lain bangun dari tempatnya. Jika orang tersebut beri ruang untuknya duduk, hendaklah dia menolak sebagai mencontohi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, melainkan kedudukan dia di depan mempunyai maslahah kepada hadirin dan atau disuruh oleh gurunya. Kadang-kadang ada orang mulia dengan kita. Ingat tuan ya, kalau kita nak semayang, kita berada di saf depan, kita nampak orang yang lebih berilmu daripada kita. Adakah kita kena ke belakang dan bagi dia duduk? Cuba jawab soalan saya. Sebagai contohlah, saya sedang sembahyang di saf pertama. Saya orang biasa. Tiba-tiba saya jeling ke belakang, nampak orang kenamaan datang. Tak kira lah siapa. Orang berilmu, orang kenamaan, orang pangkat. Saya pun angkat sejadah saya musim PKP ni. Saya ke belakang, bagi dia duduk di tempat saya. Adakah begitu? Jawapannya tidak, tuan-tuan. Jawapannya tidak. Kita dah datang awal, kita duduk kat depan. Melainkan, tempat itu memang dikhususkan untuk orang tertentu. Macam contohnya, kita duduk belakang imam sembahyang Jumaat. Ini tak sesuai. Kerana imam kalau berlaku apa-apa padanya, entah dia jatuh ke, entah dia pengsan ke, entah kain koyak ke, maka imam belakang itu kena replace dia. Kita tak ada authority benda itu, tuan-tuan. Kerana lantikan imam ini biasanya telah dibuat oleh pihak tertentu. Pihak berkuasa tempatan, Majlis Agama Islam. Mereka ada imam satu, imam dua. Maka kita tak boleh duduk tempat tu. Melainkan kalau kita ni orang yang berkedudukan dan dikhususkan untuk duduk di situ, baru kita duduk. Jadi balik pada soalan saya, kalau kita duduk dekat tempat yang biasa, di saf pertama, bukan diperuntukkan untuk sesiapa pun, tiba-tiba kita nampak ada orang lebih tinggi kedudukan daripada kita, di sudut keduniaan ke, pangkat ke, ilmu ke, belakang kita. Adakah perlu kita reverse ke belakang bagi duduk tempat kita? Jawapannya tidak. Mengapa tidak? Kerana dalam kaedah yang para ulama pegang, al-ithar fi amril qurabi makruh. Mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara amal saleh, hukumnya makruh. Oleh kerana saya dah datang awal, kenapa pula saya kena bagi dia datang lambat? Duduk di awal, pahalanya lebih tinggi. Tempat itu bukan diperuntukkan untuk siapa pun. Saya datang awal, jadi tempat saya lah. Apa salah saya kena reverse bagi dia pula? Ini tindakan yang rugi sebenarnya. Kalau kita lihat ada orang mengedepankan orang lain padahal dia dah datang awal, dia dah baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dia duduk berzikir, tiba-tiba orang lain datang, dia ke belakang bagi orang tu. Ini salah. Ini tak betul. Ini tidak menepati ilmu. Jadi khilaf aula. Sebenarnya bukanlah haram, bukan haram, bukan makruh pun. Makruh. Rugi. Kita dah datang awal duduk di tempat yang penting itu, mengapa kita beri kepada orang lain? Kerana kaedah yang dipakai, al-ithar fi amril qurabi makruh. Mendahulukan orang dalam perkara kebaikan yang kita telah pun mendapat tempat untuk mendahuluinya, hukumnya adalah makruh. Al-ithar fi amril qurabi makruh. Itu kaedah yang dipakai oleh para ulama. Baik, jangan diduduk di tengah majlis kecuali jika disebabkan oleh darurat, dan jangan duduk di antara dua orang pelajar melainkan dengan izin mereka berdua. Jika mereka melapangkan tempat untuknya, dia boleh duduk dan turut serta dari situ. Orang sedang bersembang dalam perkara tertentu, kita pergi duduk tengah-tengah pula. Kita memutuskan hubungan yang sedang berlaku di antara mereka. Ini tak boleh, hukumnya makruh. Melainkan bila mereka, Falah duduk tengah-tengah ni, kami pun nak minta pandangan, maka itu dibolehkan. Jangan kita duduk dalam keadaan di tengah-tengah, sedangkan majlis sedang berlaku, majlis sedang berjalan, dan orang yang duduk di situ pun tak selesa dengan kita. Jadi ini antara adab yang penting, tuan-tuan ya. Walaupun ada soalan Ustaz ya. Silakan, ada soalan ni. Encik Anwar ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh tanya kat sini. Munira Mustafa, Jabir. Ya, kalau ada soalan boleh tanya kat sini. Azharina. Jika ada soalan, saya boleh, apa yang mampu saya jawab. Bersihkan diri sebelum ke majlis ilmu. Kongsikan hati untuk urusan lain. Macam mana ni kongsikan hati? Tak boleh bercakap bawa kosong. Duduk belakang jika lambat datang. Doakan untuk guru supaya tutup aib. Masya Allah, hebat. Terima kasih. Ada kuis kali ni Ustaz? Masya Allah. Belum ada kuis hari ini. InsyaAllah saya akan mulakan kuis pada hari Isnin insyaAllah. Ya. Di Masjid Nabi, kawasan saf hadapan biasanya tempat orang-orang alim.
Bila ada peluang jemaah luar di situ, adakah perlu kita bagi ruang pada mereka? Okey, baik. Di Masjid Nabi di kawasan Raudah maksudnya. Raudah ni adalah tempat untuk mereka masuk. Disebut dalam hadis, ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Di antara rumah aku dengan mimbar aku, taman di taman-taman syurga. Setengah para ulama menjelaskan maksudnya memang taman syurga yang sebenar-benarnya. Yang lain mengatakan bahawa siapa yang masuk di situ, mereka akan beroleh tempat dalam syafaat Nabi insya-Allah. Dengan syarat niat yang betul, dia tidak melakukan perkara syirik dan dia bertaubat kepada Allah. Jadi seandainya kita berada di Raudah, ambillah tempat untuk semayang di situ, semayang sunat, semayang sunat hajat kalau waktu membenarkan. Kalau waktu duha kita semayang sunat duha, kalau lepas asar tak adalah semayang yang boleh kita buat. Mungkin tahiyat masjid bolehlah dilakukan. Jadi duduk di situ kita berdoa dalam kadar waktu yang tertentu hingga ada peluang untuk kita bersedekah kepada orang lain, bagi orang lain duduk. Jadi jangan duduk lama di situ. Memang biasanya kebiasaan kita datang kat situ ada polis yang kawal. Kita hanya boleh duduk dalam tempoh yang tertentu saja. Sebab itu mereka minta kita untuk beredar. Maka itu betul lah tu. Berarti kita berada di situ semayang untuk dapat keberkatan tempat, keberkatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Mudah-mudahan istighfar kita diterima di situ, doa kita dimakbulkan. Sebab itu kita beredar pergi tempat lain untuk mengatakan tuan-tuan, seluruh Masjid Nabawi itu adalah Raudah. Kerana Nabi telah bersabda, seandainya dibina masjid daripada sini sampai ke Sana'a sekalipun, ia adalah masjid aku. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita masuk ke tempat Raudah itu adalah untuk mendapatkan keberkatan, dapat kemustajaban doa. Sebenarnya kalau kita dah dapat masuk kat situ, tak perlu panjangkan masa sehingga kita saja yang dominan, kita saja yang conquer, tak bagi peluang kepada orang lain. Bagilah peluang kepada orang lain untuk masuk di situ. Saya harap soalan saya telah pun, soalan dikemukakan oleh sahabat saya Anwar telah pun terjawab. Ustaz, jika kita ada dalam kuliah online, perlukah kita jaga adab dari segi pakaian, aurat bagi orang perempuan? Kalau kita buat kuliah online dan orang nampak kita, kita kena pakai pakaian tutup aurat. Kalau orang tak nampak kita, tak ada masalah. Tapi janganlah terlalu, kerana dalam majlis ilmu ni malaikat hadir. Kita bila tak tutup aurat, aurat mughallazah. Aurat yang ada dua, satu aurat mukhaffafah, satu aurat mughallazah. Bukan najis saja. Mukhaffafah ni berarti rambut, mungkin sedikit pada anggota tangan, kita pakai t-shirt sebagai contohnya, maka tak ada masalah lah untuk orang perempuan. Jika kita ada majlis ilmu dalam keadaan tidak melihat, guru-guru pun tak melihat kita, orang lain tak nampak kita, maka tak mengapa begitu. Ini aurat mukhaffafah. Aurat mughallazah ni lebih daripada itu. Maka hendaklah kita pastikan kerana kehadiran kita ke majlis ilmu dihadiri juga oleh para malaikat. Jadi bila kita pakai pakaian yang proper, nampak sikit-sikit aurat rambut sikit, tangan tak ada masalah. Tapi nampak lebih daripada itu, jadi malaikat tidak hadir dalam majlis ilmu yang tuan-tuan sedang hadir di rumah. Wallahu a'lam. Muaz Fani Ahmad. Maaf lama hadir ada majlis ilmu lain tadi. Ya, hadirlah ke sebanyak tempat yang kita ada. Muaz Fani. Baik, setakat ini saja dulu. Terima kasih tuan-tuan. Salah tak Ustaz jika kita cenderung untuk ilmu daripada guru-guru tertentu saja? Ummu Aisyah. Tak salah. Manusia dikatakan hadis, mereka ni disebut majbul, jibillah, dia suka kepada orang tertentu. Ada orang suka kepada ustaz yang bercakap atas tasawuf saja, ada orang titik berat masalah hadis yang sahih saja, ada orang minat pada tafsir, ada orang minat pada fiqh, ada orang minat pada ustazah tentu saja. Tak ada masalah. Tapi yang penting belajar daripada seramai guru yang ada. Jangan daripada seorang sahaja. Belajarlah sebanyak-banyak guru. Kerana Imam Ahmad berkata, innaka la tadri khata'a mu'allimik hatta tadrus min 'ilmi ghairihi. Kamu tidak tahu kekurangan gurumu sehinggalah kamu belajar daripada ramai guru-guru yang lain. Kerana manusia seorang tak mampu untuk mengetahui semua ilmu. Kita kena perbanyakkan guru. Imam-imam hadis mereka punya beribu-ribu guru. Lagi banyak guru lagi baik. Lebih baik kalau semuanya adalah mengajak kita kepada kebaikan. Okey. Baik, ada soalan lagi? Haziana Nordin, Saadia Basar, Nurila Idrus. Tolong panjangkan video ini ke teman-teman kita, share. Nampaknya ada sedikit masalah dalam setting baru Facebook mengakibatkan ramai di kalangan sahabat yang merupakan sahabat-sahabat dalam kuliah dalam grup Zahzan ni
sahabat Ustaz Azan ni mereka tidak dapat maklumat, tak dapat notification. Jadi tolong tuan-tuan panjangkan semula video ni supaya orang lain dapat manfaat. Apakah hukum seorang wanita menyanyi berkaraoke di rumah sendiri? Tapi kan guna mic suara yang sampai keluar dengar oleh jiran. Adakah suara perempuan itu satu aurat? Ini ada 2-3 perkara dalam soalan dikemukakan ini. Yang pertama, suara perempuan adakah aurat atau tidak? Setengah mereka mengatakan aurat, setengah mereka mengatakan tidak. Kalau guru saya almarhum Datuk Hashim Yahya, dalam pandangan beliau mengatakan ia bukanlah aurat. Kalau lagu yang disampaikan itu lagu yang baik-baik, sopan santun, maka ia tak ada masalah padanya. Ini merupakan pandangan kebanyakan para ulama dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita menyanyi kuat-kuat sampai mengganggu jiran, ini satu perkara lain. Ini adalah perkara yang menyakiti jiran, hukumnya haram. Kalau kita menyanyi di rumah untuk menggembirakan diri, mungkin anak-anak untuk ditidurkan, mungkin nak gembirakan suami, bagi isteri yang suaranya enak, lunak, tak ada masalah. Asal saja jangan sampai keluar hingga mengganggu orang. Hukum asalnya suara perempuan ini bukan aurat. Tapi bila dikuatkan pakai mikrofon gitu, mengganggu orang keliling, kita bimbang dia haram. Lebih banyak guru lebih baik. Ya. Saudah. Baik. Khairul Azri, Suzianil, Azlina Sulong. Patutlah yang malam paling tak dapat tengok. Alhamdulillah, terima kasih Azlina Sulong. Kesian dia orang terlepas kuliah. Ya, tak apa, tolong panjangkan insyaAllah. Sarifuddin Mak Jaafar, Rosli Hamid, Rani Hamid, Abdul Rahim Abdullah. Baik, setakat ini saja dulu. Terima kasih atas waktu yang tuan-tuan luangkan bersama saya. Moga-moga dinilai sebagai pahala di sisi Allah, mendapat memberatkan timbangan amal salih kita di akhirat insya-Allah. Azarina Kamal Azam, bolehkah kita share satu ilmu walaupun kita sendiri belum amalkan betul-betul? Ya, boleh. Dituntut. Share lah ilmu walaupun kita belum sempat mengamalkannya. Mudah-mudahan termasuk dalam hadis ruba muballighin aw aminas sami'. Mungkin orang yang mendapat ilmu yang disampaikan itu lebih manfaatnya daripada yang menyampaikannya. Ada orang yang kita sampaikan ilmu, dia dapat amalkan. Kita yang menyampaikan belum dapat amalkan. Maka kita dapat pahalanya insyaAllah. Seorang menuntut ilmu di US, disuruh pensyarahnya bangsa Yahudi buat tesis tajuk kesiapan Umar. Niatnya tak betul ya. Niat orang ni tak betul. Akhirnya dia pun menerima penyakit jadi orang gila ya. Baik, kenang doa. Baik tuan-tuan. Terima kasih Mak Asfani, Asmu'i Mubin, Syafina Muhammad Saleh, Salma Muhdiah. Dan kita sama-sama doa di hujung majlis ilmu kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا عذابا إلا زوجته ولا عاقبا إلا أنجبت له ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا هديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. Wahai Tuhan kami yang ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu pada hari ini, yang memiliki aib Engkau tutupkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang akan musafir Engkau selamat pergi dan baliknya. Jangan ada seorang pun yang keluar dari rumahnya melainkan kurniakan kepadanya keselamatan, wahai Tuhan. Jangan ada seorang pun berkahwin melainkan kurniakan untuknya zaman dia suami yang salih atau isteri yang salihah yang akan bahagiakan hidup dan juga akhiratnya ya Allah. Jangan ada seorang pun yang belum dikurniakan anak melainkan kurniakan kepadanya anak-anak yang salih yang salihah, wahai Tuhan. Ya Allah, jangan ada seorang pun dengan kami yang dizalimi melainkan kau selamatkannya daripada kezaliman orang. Jangan ada seorang pun yang menzalimi melainkan kau beri kepadanya hidayah, taufik dan inayahmu. Jangan dia menzalimi orang lain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Baik tuan, jangan lupa sebelum kita beredar pada pagi ni, marilah kita sama-sama sembahyang sunat syuruk ke, sembahyang sunat duha ke. Sekarang waktu ni telah masuk.
melaksanakan salatul duha ni, berarti kita bersyukur kepada Allah atas banyak nikmat yang dikurniakan. Terima kasih Puan Ya Allah, terima kasih Nuriza, Jamil Firdaus, Hafsah Aziz, Saudah, Nazira Aziz, semua yang hadir pada kuliah pagi ni. Salahuddin Didin, Sarasya Osman, terima kasih semua. Kenang saya dalam doa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.